اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم هدايتي للصواب وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton dan pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillah dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini, insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk, iaitu mengenai dengan permasalahan mencapai umur baligh di siang hari puasa Ramadan. Seperti yang kita maklum, salah satu syarat wajib mengerjakan ibadat puasa hendaklah seseorang itu mencapai umur baligh. Apabila seorang kanak-kanak mencapai umur baligh, maka segala suruhan serta kewajipan syarak seperti sembahyang dan puasa mula dipertanggungjawabkan ke atas diri mereka. Dan mereka juga wajib menjauhkan diri dari segala larangan agama. Apakah erti ataupun apakah maksud baligh? Baligh bermaksud kanak-kanak yang sudah cukup umur. Maksud cukup umur di sini ialah pertama, kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan yang keluar air mani sama ada ketika jaga ataupun dalam keadaan tidur. Kedua, kanak-kanak perempuan yang keluar haid. Pada kebiasaannya, ia berlaku dalam jangka umur kanak-kanak perempuan itu antara 9 hingga 15 tahun. Bila lagi dikira baligh apabila umur kanak-kanak itu sudah mencapai usia 15 tahun. Walaupun mereka belum keluar air mani atau belum keluar darah haid. Sebelum mencapai umur baligh, pada kelazimannya kanak-kanak akan mengalami dua jenis peringkat. Kedua-dua peringkat inilah yang akan membezakan keahlian atau tanggungjawab kanak-kanak dalam menunaikan perlaksanaan agama. Peringkat pertama iaitu peringkat belum mumayyiz. Peringkat ini bermula dari sejak kelahiran sehinggalah kanak-kanak itu mencapai umur mumayyiz. Secara kebiasaannya, kanak-kanak yang belum mumayyiz ini berusia tidak lebih dari 7 tahun. Dalam peringkat usia ini, mereka belum dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tuntutan agama seperti sembahyang dan puasa. Walau bagaimanapun, para ibu bapa atau penjaga perlu berusaha sedikit demi sedikit untuk membiasakan mereka dengan hal-hal agama sebagai langkah persediaan sebelum mereka melalui peringkat mumayyiz kelak. Dari sudut mengerjakan ibadat puasa pula, puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Ini kerana antara syarat sah bagi orang yang berpuasa itu ialah berakal dan mumayyiz. Peringkat kedua iaitu peringkat orang yang sudah mumayyiz. Peringkat ini bermula dari sejak kanak-kanak itu memiliki kemampuan untuk membezakan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam erti kata lain, kanak-kanak yang mumayyiz itu baginya akal yang dengannya mereka dapat membezakan antara sesuatu yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Peringkat kanak-kanak yang mencapai tahap mumayyiz tiada had umur tertentu, tetapi berpandukan kepada kebolehan mereka dalam menentukan setiap perbuatan yang hendak mereka lakukan. Oleh kerana itu, kanak-kanak yang mumayyiz yang sudah dianggap berkemampuan dalam melakukan ibadat-ibadat wajib seperti sembahyang dan puasa, walaupun bukan secara sempurna, walaupun puasa Ramadan belum diwajibkan ke atas kanak-kanak yang mumayyiz ini, tetapi sekiranya mereka ini mengerjakan puasa, maka puasanya adalah sah. Itu pun jika dia berniat puasa di malam hari. Ada penonton, pendengar yang saya hormati sekalian, bilakah sebenarnya masa yang sesuai bagi golongan kanak-kanak ini mula dilatih untuk mengerjakan ibadat puasa? Seorang kanak-kanak yang belum baligh, sama ada lelaki atau perempuan, tidak diwajibkan
untuk mengerjakan puasa, dan mereka juga tidak diwajibkan mengqada puasa yang pernah mereka tinggalkan. Walaupun demikian, menurut pengarang kitab Bushra Al-Karim, puasa yang ditinggalkan oleh kanak-kanak setelah mereka mencapai peringkat umur mumayyiz adalah sunat sahaja untuk diqada. Sebagai latihan awal bagi membiasakan dan menjinak-jinakkan kanak-kanak itu mengerjakan puasa. Apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun, walinya atau penjaganya wajib menyuruhnya mengerjakan puasa. Sekiranya kanak-kanak itu sudah mumayyiz dan mampu mengerjakan puasa, walaupun puasa Ramadan belum diwajibkan atas mereka kerana mereka belum mencapai umur baligh, puasa mereka tetap sah sekiranya kanak-kanak tersebut telah berniat pada malamnya. Akan tetapi sekiranya kanak-kanak tersebut tidak berniat pada malamnya, maka puasanya tidaklah sah. Manakala jika kanak-kanak yang berusia 10 tahun enggan ataupun indah mau mengerjakan puasa, sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, maka walinya wajib memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederakan dan tidak memudaratkan. Ini adalah sebagai didikan dan latihan kepada mereka supaya melakukan ibadat puasa. Walau bagaimanapun, mereka ini tidak wajib mengqada puasa yang ditinggalkan, walaupun mereka sudah berusia 10 tahun, selagi mana mereka belum mencapai umur baligh. Ada penonton dan pendengar yang saya hormati, salah satu isu mengenai ibadat puasa yang kanak-kanak yang selalu menjadi persoalan orang ramai ialah puasa kanak-kanak yang mencapai umur baligh di siang hari puasa Ramadan. Sekiranya baligh berlaku pada malam hari puasa, ini tidak mendatangkan apa-apa kekeliruan. Ini kerana kanak-kanak yang mencapai umur baligh sebelum masuk waktu puasa adalah diwajibkan ke atasnya berpuasa pada keesokan harinya. Sebagai contoh, kanak-kanak itu bermimpi sehingga keluar air mani di malam hari puasa, maka dengan sendirinya dia telah menjadi ahli wajib mengerjakan puasa. Jadi oleh yang demikian, pada malam hari tersebut dia wajib berniat puasa untuk siang hari esoknya. Apa yang mungkin menimbulkan kekeliruan ialah apabila kanak-kanak yang mencapai umur baligh itu berlaku pada siang hari puasa Ramadan. Jadi dalam permasalahan ini terdapat perbezaan hukum antara kanak-kanak yang berpuasa pada siang hari dia mencapai umur baligh dengan kanak-kanak yang tidak mengerjakan puasa. Keadaan pertama iaitu kanak-kanak yang sedang mengerjakan puasa. Bagi kanak-kanak yang mencapai umur baligh di siang hari puasa Ramadan, sedangkan ketika itu dia sedang mengerjakan puasa dan sudah berniat pada malamnya, maka dia wajib menyempurnakan puasanya itu dan haram dia berbuka. Ini kerana dengan berlakunya baligh itu dia telah tergolong dalam golongan orang yang diwajibkan mengerjakan puasa, dan rukhsah atau kelonggaran yang ada sebelumnya telah luput. Dengan itu, ibadat puasa yang pada asalnya belum wajib atas mereka ketika masuk waktu menjadi wajib pada waktu itu juga. Sekiranya dia berbuka dan tidak meneruskan puasanya setelah dia mencapai umur baligh, maka wajib atasnya mengqadanya dan hendaklah dia imsak. Imsak yakni menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan sebagainya sepanjang baki siang hari puasa itu. Dalam hal ini menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah, sekiranya dia melakukan jima' di siang hari Ramadan selepas dia baligh itu, maka diwajibkan ke atasnya kafarah serta mengqada puasanya itu. Dari segi pahala pula, menurut pendapat Imam Asy-Syibramalisi rahimahullah, kanak-kanak yang sedang mengerjakan puasa pada hari dia mencapai umur baligh akan mendapat 2 jenis pahala dalam satu hari puasa, iaitu mendapat pahala sunat sebelum baligh dan mendapat pahala wajib selepas baligh. Sebagai contoh, sekiranya dia mencapai umur baligh bertepatan dengan masuk waktu zuhur, maka sebelum waktu zuhur itu pahala puasanya dia mendapat ganjaran pahala sunat. Manakala selepas waktu zuhur pula, iaitu selepas mencapai umur baligh, dia akan mendapat ganjaran pahala wajib. Adapun bagi kanak-kanak perempuan yang mencapai umur baligh kerana keluar darah haid pada siang hari puasa Ramadan pula, sedangkan ketika itu dia mengerjakan puasa dan berniat pada malamnya, maka puasa yang dikerjakan pada hari itu menjadi batal. Ini kerana perempuan yang sedang haid adalah diharamkan
untuk mengerjakan puasa. Bahkan tidak sah puasa jika dilakukan. Bagaimanapun, setelah dia suci daripada haid, wajib dia mengerjakan puasa kerana dia sudah tergolong dalam golongan orang yang diwajibkan mengerjakan ibadah puasa. Keadaan kedua iaitu keadaan kanak-kanak yang tidak mengerjakan ibadah puasa. Adapun bagi kanak-kanak yang mencapai umur baligh di siang hari puasa Ramadan, sedangkan pada hari itu dia tidak mengerjakan puasa atau dia berpuasa tetapi tidak berniat pada malamnya, maka tidak wajib atasnya berpuasa dan tidak pula diwajibkan atasnya untuk mengqada puasa hari tersebut. Bagaimanapun, sekiranya dia mengqadanya, maka yang demikian itu adalah lebih baik dan sunnat sebagai jalan keluar daripada khilaf, yakni perselisihan pendapat ulama, di mana sebilangan ulama menyatakan bahawa qada itu diwajibkan atas kanak-kanak tersebut. Dia juga tidak diwajibkan untuk imsak bagi baki waktu puasa hari tersebut. Ini kerana ketika masuk waktu berpuasa itu, dia belum lagi baligh dan dia belum lagi diwajibkan berpuasa. Keadaan seseorang yang belum lagi baligh adalah salah satu keuzuran yang membolehkannya tidak menunaikan puasa, seperti mana halnya orang yang sedang musafir dan orang yang sakit. Apabila seseorang itu tidak diwajibkan berpuasa, maka dengan sendirinya dia juga tidak diwajibkan imsak. Bagaimanapun adalah disunatkan atasnya untuk imsak bagi menghormati waktu serta sebagai jalan keluar daripada khilaf ulama, di mana sebilangan ulama menyatakan bahawa imsak itu diwajibkan atas kanak-kanak tersebut. Sekiranya dia tidak mahu imsak, maka sunat dia menyembunyikan perbuatan makan dan minum daripada orang lain, terutama daripada orang yang tidak mengetahui keuzuran mereka. Ini adalah bagi mengelakkan daripada tohmahan ataupun dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Alhamdulillah, ya auda penonton dan pendengar yang saya hormati sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai kedudukan puasa kanak-kanak yang mencapai umur baligh di siang hari puasa Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan yang saya huraikan sebentar tadi dapat melaraikan kekeliruan yang boleh timbul serta memberikan kefahaman yang lebih mendalam, terutama mengenai isu ibadat puasa kanak-kanak. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم